Tak. Syarikat ada duit tak? Kan saya dah bagi tahu macam semalam Tuan Afif. Saya ajar untuk simpan duit tu ada. Cash reserve. Bila duit tu ada, dia jadi senang nak buat perancangan. Dia lagi lebih tenang nak buat tindakan. Dan akhirnya dia menang dalam persaingan. Dia menang dalam gelombang COVID-19 atau gelombang PKP. Nah sekarang kenapa jadi kat kita? Sebab kita tak pernah nak ambil gaji, lepas tu kau ambil ikut sedap sendiri. Tu dah jadi masalah dia. Dan last, orang yang dekat fasa start ni, kalau nak sedekah guna syarikat tak apa ke? Haram ambil duit syarikat sedekah. Haram hukumnya. Siapa cakap? Syekh Abdul Basit cakap. Kenapa? Dengar. Dalam duit syarikat ada hak pekerja. Mana boleh kau ambil? Dalam duit syarikat ada hak zakat. Zakat wajib, sedekah sunat. Kau boleh bayang, kau solat hari raya tapi subuh kau tak buat. Kau kerja yang sunat, yang wajib kau tinggal. Mazhab mana kau pakai? Kau buat bisnes, dapat 10,000. Okay, sepatutnya lah katalah sale 30,000. Untung 10,000. Daripada 10,000 tersebut, patutnya bayar zakat berapa? Contoh, kalau 10,000, bayar zakat 0.025. Okay, 250 betul? Bayar 50. Tapi daripada 10,000 tu, kau sedekah lah. Okay, nah aku bagi 5,000. Orang kata kalau sedekah, rezeki makin melimpah. Kau sedekah 5,000. So bila kira zakat, zakat kau hanya bayar RM175 sebab daripada 5,000 tu. Lagi 175 yang wajib kau zakat tu, ialah kau dah sedekah. Sekarang nampak tak? Hanya dengan sedikit 175, kau pergi sedekah 5,000, kau kena faham, zakat tu wajib. Selesai zakat, ada baki, baru kau nak sedekah, kau sedekah lah. Habis tu kalau saya nak sedekah, guna duit poket sendiri. Jangan duit poket syarikat. Itu rules dia. Bila kita buat bisnes, kalau orang datang nak bagi sedekah, nak bagi, kalau anda bisnes makanan kan dia suka bagi orang. Guna bajet duit kita sendiri. Dah ambil barang tu RM5, bagi, ambil duit poket kita letak kat situ. Itu patut cara dia. Sebab saya perasan orang yang suka rompak duit syarikat ni adalah orang yang kedekut. Kedekut untuk apa? Kedekut untuk development, untuk pembangunan. Kalau tukar kereta ada duit, tukar langsir, tukar perabot ada duit, tukar alat makeup ada duit. Tapi untuk bawa staf pergi belajar tak ada. Untuk di sini upgrade tak ada. Padahal pasukan dengan kita ni lah aset yang membangunkan syarikat, tapi tak ada bajet. Sedikit intro di hari pertama. Tuan-tuan puan, berikan tepukan gemuruh untuk diri anda. Berapa ramai yang belajar satu angkat tangan, katakan saya. Intro. Masuk topik ke? Tak masuk topik. Baru intro. Baik. Boleh? Berapa ramai yang belajar satu pagi ni, angkat tangan, katakan saya. Come on. Alright, well done. Okay, let's go. So, seterusnya, okay. Sebab itulah bila saya bagi tahu, tengok balik dekat paparan iPad saya. Bila duit ni anda tak ada, sebab itulah anda nak gross. Okay, sebab itulah anda nak gross, dia tak boleh nak gross. Right? Maksudnya apa? Dia tak boleh nak berpindah. Sebab perpindahan ni, duit ni perlu ada. Kalau duit ni dihabis untuk simbol-simbol kemewahan, dia fikir dihabiskan untuk tunjuk kita nampak kita berjaya, tapi tu pun maka anda akan tersangkut di tempat yang sama berlama-lama. Dia tersewa je lah. PI sewa. Hak tu syukur, hak tu kita di sini. Tu nak video cara pakai video lalu popok dah tu. Ambil tu kata satu perkataan yang selalu menghancurkan dan meranakkan orang bisnes. Apa dia? Reward. Aku dah bisa kerja keras, aku nak reward.
Reward sekali-sekala tak apa. Saya tak halang. Masalah kau hari-hari kau reward. Tiap minggu kau reward. Boleh ada reward. Tapi ada bajet. Thank you Tuan Junaidi. Ni reward. Berapa persen Reward nak nak masuk dibahagikan untuk reward? Kalau ikut calculation yang saya dah ajar adalah 2% je. Pasti reward. 2% sahaja. Dah. Ini tak. Berapa yang ada? Reward. Tak apa, duit boleh cari lagi. Ni saya suka nak ambil satu pendekatan. Pendekatan apa dia? Orang yang suka reward ni, kata dia apa? 2% daripada untung ke daripada sale? Kalau daripada untung lagi bagus. Lagi bagus. Memang seolah-olah macam tak ada itu Hafiz. Ya, lagi bagus. Tapi kalau ikut kiraan saya 2% tu daripada sale. Cuma saya tak bagilah setiap bulan. Saya akan bagi setahun atau 3 bulan sekali. Sekali. Tu ilmu dekat Masri lah saya ajar. Tengok reward di sendiri beli kereta Merc. Berapa sale perlu buat? Belum apa-apa lagi dah reward di sendiri. Kan saya kata, bila you melihat diri dulu sebagai reward, then syarikat susah nak berkembang. Syarikat akan berkembang bila kita ada mindset syarikat kena kaya dulu, bukan owner kaya dulu. Please. Baik. Dah. Okey. So, balik duit yang ada, saya bagi tahu ni saya nak tunjuk kepada anda. Bila kita nak start business, the game changer itself adalah saya sedang membawa anda untuk ubah cara anda berfikir daripada peringkat awal. Okey? Reward benda kalau kena hutang balik. Untuk kiwi, Okey, apa yang anda nak rewardkan untuk diri anda? Dia macam ni. Jom saya bawakan kepada anda. Okey, saya bawakan kepada anda surah Yusuf. Ini ilmu yang anda kena faham. Ilmu yang anda kena faham. Mana surahnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, paparkan tim. Boleh tutup jap muka saya, tim? Alright. Okey, tengok surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 37. Ayat 37 sampai 39. Okey. 37 sampai 39. Ini adalah, dengar baik-baik. Ini adalah ilmu yang anda kena kuasai. Apa dia? Dengar baik-baik, ambil gambar lu. Ambil gambar lu, come on. 47, maafkan saya. Ayat 47, 49. Allah dah bagi tahu dalam surah Yusuf 47 sampai 49. Jom saya tunjuk pada anda. Dah ambil gambar bagus. Allah dah bagi tahu macam ni. Ilmu dalam surah Yusuf ni adalah ilmu tentang pengurusan. Kenapa? Allah bagi tahu hendaklah kamu menanam. Dengan maksudnya dah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Bersungguh-sungguh menanam sungguh-sungguh 7 tahun. Kemudian apa yang kamu ketam biarlah pada tangkainya, kecuali yang kamu jadikan untuk sedikit untuk kamu makan. Dah. Mana kata kita buat apa yang kita buat sekarang, tapi makan sikit je, yang cukup je. Kenapa? Sebab surah yang ke-48 dia bagi tahu. Dan kemudian akan datang selepas tempoh itu tahun kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan, kecuali dia akan habiskan kecuali sedikit apa yang kamu simpan untuk jadikan benih. Allah dah bagi tahu dalam surah Yusuf akan datangnya satu gelombang kemarau panjang atau kemarau besar dalam bisnes kita yang akan meranapkan
Kecuali kalau kamu buat step yang awal tadi, iaitu kamu simpan sedikit. Simpan. Surah Yusuf yang ke-49. Dan kemudian akan datang pula. Masuk selai lah masa kali ni Dr. J ni, Dr. India. Padanya orang ramai beroleh Dia dah rahmat circle hujan lah yang masuk. dan pada mereka dapat memperah Oh, Robert. hasil. Cik India. So nak bagi tahu Dengan kita, dia tahu ada bukti dekat ya, surah Yusuf ini, Dah. dia akan ada dia akan ada satu stage, dekat sini lah saya buat. Satu stage kita tanam. Okey. Stage yang kedua, dia akan ada kemarau. Dia tahu ayah. Ayah marah, ayah bagi tak habis. Sengah. Marah apa? Stage yang ketiga, kita akan tuai Pakai tak habis. hasilnya. 50. So, ketika tanam, boleh tak makan? Boleh. Makanlah sedikit. Makan sikit. Tak dua bagi ni. Maka kat sinilah kita ambil gaji yang cukup-cukup. Sekadar kita cukup. Ini belum apa-apa dah Mercedes. Ni kecek 4K so. Ini apa-apa Memang doa dah nak apa. tukar Kita ni BM. Honda pula. Apa-apa dah kena tukar handbag. Salah ke? Tak. Kau buatlah. Kau kan lagi pandai. Dah. Okey. Sebab anda kena bersedia bahawa akan datangnya kemarau ni. Kemarau ni akan datang. Bila anda tak bersedia waktu kemarau, saya dah bagi tahu pada saya punya student, kemarau akan datang. Simpan. Kemarau akan datang. Simpan. Daripada 2018. 2020 datang PKP. Itulah yang aku cakap. Nasib baik kau masih kata suruh simpan. Yang dengar cakap, yang taat, jadilah. Kan saya dah kata. Bila saya bagi tahu tu, cuba taat. Dengar cakap. Dengar kata. Anak dengar, lantak. Bukan saya yang susah. Lah kita tak ada Dan semua student saya yang lama dengan saya tahu bahawa kami kat Beyond sangat menyimpan. Dan ketika jadi Bukanlah, PKP, dia Bukanlah. semua mengiyakan. Bukanlah. Betul lah, nasib baiklah, betul lah. Yang Tuan Masih cakap, betul lah. Yang Tuan Malik bagi tahu, betul. Sebab surah Yusuf dah bagi tahu. Bukan saya ni, Tuan Masih ni memang ahli nuzul ke? Ahli tilik ke? Tak. Allah dah bagi tahu dalam surah ini 1400 tahun yang dulu. Apa sahaja yang kamu buat, makan sedikit, simpan. Akan tiba waktu kemarau. Berapa persen nak simpan? Sabar. Nanti petang saya ajar. Cash reserve punya game. Sabar. Berapa persen dia ingat saya. Okey. Kita simpan dah. Kita Kena belajar menahan diri. Pengaruh media kita sosial. simpan sampai ke dalam Tayang akaun dan Azan tu reality tinggal quick. Okey. 13K baik tu sebulan. Kalau banyak kita pun rasa macam kita banyak duit dah kita simpan. Dah, dapat. Tak ada tak. So kalau you kemarau, Gaji boleh bayar waktu dah. ni lah you akan bertahan. Tak Nanti settle lah kau tu akan dengan tibanya ASB waktu bayar kita dengan akan loan tuai dengan apa hasil. dengan apa tinggal Tapi 13. siapa yang tak bersedia kemarau, dekat Bulan ni sini baru. kau tanam, kat sini kau tuai hasil, maka apa jadi? Tidak akan adalah waktu tuai hasil yang di kemudian hari. Kenapa? Siapa yang menuai hasil waktu di peringkat pertama, maka dekat sini anda terpaksa tanam semula ni. Kita tanam balik. Bil letak air depan. Kita tanam balik. Kenapa? Sebab dekat tanam ni dapat hasil dia kau tuai. Tuai kau-kau ya. Dapat ke depan ni? Berapa ramai yang dapat sesuatu pada pagi ini? Angkat tangan, katakan saya. Come on. Baik, beri kata bukan kebodoh untuk diri anda. Come on. Okay. This is how. Bila saya bagi tahu, inilah disebut sebagai actionable knowledge. Ilmu ni ilmu tinggi ke? Tak. Ilmu yang bombastik ke? Tak. Tapi boleh buat ke? Boleh. Kalau anda diberikan kefahaman. Kalau anda mendengar kata. Sebab itu saya ajarkan dalam struktur ini. Okay, dalam struktur yang saya ajarkan semalam. Mana dia ni? Saya letakkan 3 tahun. Puaka dan neraka. Waktu ni lah anda kena simpan. Buat duit, ada duit.
Duit yang ada itulah digunakan untuk nak buat masuk pekerja. Macam mana nak ada duit masuk pekerja? Dan kau habis bayar kereta. Ya, actionable knowledge. Dalam tu ada Ilmu yang kau boleh terus buat. Bukan payah sangat pun. Sabar. Tunggu saya petang. Saya akan tunjukkan struktur duit tu lah macam mana. Dah tu. Pagi ni saya nak bagi anda kefahaman bahawa dalam perjalanan bawah lah, lepas tu dia lebih Islam. Dia okey tak ada susun perjalanan itu dalam bentuk kosek apa gunung yang berbeza. bagi tu bagi ganti Anda lebih akan lalui Islam. fasa-fasa. Duk mana duit tu? Bukan Mana duit? saja saya buat. Saya susun itu melalui kajian-kajian yang saya lakukan dalam sirah. Nampak lah tu. Ada 3 checkpoint. Kos yang kita akan habis banyak nanti bukan dekat sistem tapi dekat human. Kos yang paling banyak kita akan habis ni dalam ni. Boleh saya tunjukkan sistem human dan capital mana tah banyak sangat. Mana dia? Kita dah ada kan. Ni. Yang dak tunggai macam ni tak apa ni. Kos yang paling banyak kita akan berhabis duit adalah dekat sini. Kos human. Memang pun. Kita akan ambil orang tak okey, ambil lagi, orang tak okey, ambil lagi, orang tak okey, ambil lagi. Kelas kali totally tak sama dengan kelas saya hadis sebelum ni. Kelas apa kau adik? Ada buat rakaman ke? Tak ada. Kelas ni live. Kalau kau terlepas, nanti masuk lagi lepas raya. Kelas ni lagi. Sebab tu dalam kelas ni, ada orang datang 2-3 kali. Saya pun tak tahu kenapa. Ni TGC yang ketiga. Datang lagi juga. Kenapa? Suka Ikut mereka lah. Sebab saya ajar macam ni. Anda mungkin dapat ilmu yang sama, tapi anda akan dapat kefahaman yang berbeza. Okey? Dah. Anda buat bisnes, ada duit, nanti anda akan hire pekerja. Anda buat bisnes, anda akan ada duit. Duit yang anda simpan itulah anda akan gunakan untuk nak bawa masuk talent. Orang yang lebih pandai daripada kita. Orang inilah yang akan kembangkan kita. Nanti mereka inilah yang akan fikir susah payah untuk bayar kereta rumah kita. Jika anda tak ada buat step tu, apa yang anda buat, anda beli kereta dengan rumah dulu, sekarang ni anda lah orang yang paling susah dan paling payah dan paling penat kena fikir nak bayar kereta rumah semua. Betul tak betul? Dan saya tak penat fikir nak bayar kereta, tak penat fikir nak bayar rumah. Tak, saya tak penat. Sebab yang membayar tu semua syarikat. Dan pekerja tanggungjawab dia memastikan syarikat boleh bayar komitmen. Kita silap beli rumah pasal putih tu. Sampai satu level lah. Sebab tu kena faham game-game dia. Banyak kau bayar kau Boleh ke boleh? Ada kata nanti nak buat bini lah, nak buat suami lah. Waktu tu kita start Biasanya kali silap pertama dia sebab bawa, kita waktu "Alah, start kita menyesal aku mula tak nak buat ada duit kerja banyak aku. tu kita beli Menyesal rumah aku tu. tak buat. Tak apa, ada lagi. Tak kena lah tu Okey? tindakan kita tu. Baik. So, Itulah dia bukan saja ujian about kita. mindset. Waktu Anda dah akan duit. tengok structure kami ajar. Tapi Sebab itulah itu nak kena kebanyakan jual saya lagi punya motor golden circle. tu. Mereka cash banyak. Boleh tak mereka nak menikmati? Saya kata tak salah, nikmatilah. Kau ada duit. Ada case study student saya. Okay, ada duit cash 300-400 ribu nak beli kereta dah. Ya ke? Dihalang. Ya. Jangan. Okay, beli property. 2019 dia beli property cash. Okay, dekat 400 ribu jugalah. 2020 property tu sebenarnya harga dia nak dekat 600. Sekarang nak dekat 700 dah harga dia. Dah dapat 300 extra cash dalam tempoh setahun 2. Lepas tu suruh beli kereta, tak nak beli lagi, nak tunggu sekejap. Dan sekarang sebenarnya kereta dia dapat free je. Kenapa? Sebab tu saya kata, bila dapat hasil jangan tuai. Dapat hasil simpan, sabar. Nanti selesai kemarau, kau nak tuai, kau tuai lah. Percayalah, ibunya tak habis, kau makan anak dia je. Baik, ilmu kan kita petang nanti. Kau tunggulah. Pagi ni saya nak selesaikan part mana? Pagi ni saya nak selesaikan part untuk automate. Kenapa nak automate? Ni saya nak bagi tahu. Semalam kan patutnya anda belajar road to automation. Betul tak? Malam kita belajar road to automation. Kenapa nak kena automate bisnes kita? Okey? Jom. Ni saya intro sikit lah. Intro kan. Apa ya? Intro saya pun macam ni. Apalah. Cik, terima kasih kau. Apa ramai yang rasa best bila dengan intro ni yang kat tengah katakan saya? Okey. Best ke best? Sejam lah. Dah kelas dah sejam. Sejam. Sekejap lagi pukul 5, kau marah. Kau marah. Okay. Staff bawa pergi MH, kena tegur sebab tidur, sekarang dah tak ada dah. Right, good. Baik, jom. Semalam saya bercakap tentang automation. Automation ni, bila kita kan nak berpindah
ke automate. So anda akan belajar ilmu automation dekat sini. Ini automation ni. Kajian. Kenapa nak kena automate? So dah kena faham lah. Budak muda sahaja Tentang je kawan. rompak. Okay? Walaupun perempuan Lah, biasa, oh ya ni. hebat. Galak ni. Dia ada satu kes ni. Nak Jualan bini dia Homo tengah 10 naik. juta, 12 juta dalam Nak business session. Nak galah, nak Tapi galah nak tahu tak, habis. duit dalam akaun dia tak sampai 30,000. Tak sampai 30,000. Kenapa? Budak muda Duitnya ya. habis. Bayar gaji pekerja, bayar komisen, tak ada management. Kau save 10 juta, 12 juta, 15 juta pun. Tapi kalau kau tak ada ilmu 300 management, juta. duit kau tak nampak baik. Waktu Serius ada tak jual nampak. apa? Bata Dino. Tu je. Masya Allah. Lebih dia baik budak jadi muda student dia, Beyond. maksud budak suka. Belum yang ambil masa Sale kelas pada. berapa? Alah. Dia Siapa semalam? masih suap up lalu sebab Hafiz, duit dia banyak lah. 1 juta lebih je, Takut dia tapi jatuh cash tanpa dekat dia ada 200 pengurusan juga. yang elok. Siapa? Pekat Apa ni, Syarina Aziz? tak lepas nak Sale masuk baru ke circle. 1.8, 1/10 Sebab dia kot duit daripada dia CPay 12 juta sikit. tu. Duit sale Tapi dia cash sikit. dia Dia tak 600,000. ambil dia dah. Dia tak ambil, dia tengok kalau lebih pada 70 je baru ambil. Baik. Dekat Beyond malu Kita nak pun bagi tahu kalau sale. apply Dia lah, tak payah nak bagi tahu. boleh tidak. Simpan je. Dia Kalau kita macam mana kira- nak bagi tahu sale, dah. Dia suruh Kak Syarina buat sale dulu. Tak banyak. Sale tak banyak. Surah. Kak Syarina kan dia tunjuk Tapi sale. jom, kita battle jap. Accept. Jom, kita battle accept. Sekolah ya kan. Jom kita battle cash. Berbahaya ni Jadi kau tahu langit tinggi rendah. Jadi kita akan tahu walaupun sale kita drop tak banyak, tapi cash kita solid. Kita yang akan bertahan dalam pasaran, bukan yang sale banyak. Beban syarikat. Bukan, dia suruh buat sale. Kalau buat sale tu dia tunjuk Saya komitmen HR, dia. tapi tak Kalau boleh kita urusan. banyak Sabar, masuk, sabar. maksudnya kita Itu ilmu lain kita tu, itu rajin ilmu lah lain. apa. Ha. Kalau ambil Jom gaduh kita circle tu, sambung. kena Kita komit. automate. Ha, tak buat apa-apa rugi Baik. lah. Betul ya. Kenapa nak kena automate? Diri kita ni, okey, siapa boleh bagi tahu kat saya ulang siapa boleh bagi tahu kat saya? Siapa boleh bagi tahu dekat saya bila dia akan sakit? Anyone? Ya, tak tahu. Siapa tahu bila dia akan sakit? Anyone? Itulah. Sakit main-main. Siapa yang tak tahu bila dia akan sakit? Siapa tak tahu? Saya tak tahu sih bila saya sakit. Tak tahu kan? Bagus. Siapa sini tahu bila dia akan Mati. bahasa mudahnya dia akan pergi. Hidup kembali. Siapa sini tahu bukan pergi ni kita tak pergi ni adalah staff. Siapa tahu kat sini bila staff dia akan pergi? Staff pergi. Staff berhenti atau staff pergi? Staff berhenti. Atau pergi. Anyone? Dia berhenti, pergi tu maksudnya dia pergi company lain lah. Siapa tahu? Mati. Tak tahu. Melainkan pekerja bagi tahulah. Siapa sini tahu? Sama ada staff atau kita lah yang ni. Dia beginilah. Saya tak sini letak ni staff. Berhenti dan pergi ni boleh jadi kita. Satu lagi, mati atau meninggal. Entahlah. Baik. Siapa orang ni? Orang ni boleh jadi kita. Boleh jadi staff. Boleh jadi apa dia? Partner. Dah, tulis. Tulis.